Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kerana masih bersama-sama saya di dalam program YouTube channel Sembang-Sembang bersama Abang Mi. Hari ini saya nak unbox dive komputer daripada Aqualang yang berharga bawah daripada RM1,000. Okey, saksikan video saya sampai habis. Untuk sesiapa yang belum subscribe, please subscribe. Aktifkan selah anda. Alright. Okay, kita sambung balik semula. Kita tengok apa ada dekat sini. This is dive computer. Zat. Yes. Dive computer i200. So, kenapa Aqualang i200? Saya kadang-kadang saya nak sedikit sebanyak kadang-kadang saya nak tukar daripada kelaziman ataupun kebiasaan kita. Kalau kita nak beli dive komputer, kita beli dive komputer yang jenama-jenama tertentu saja. Yang popular tu mungkin is Sunto, Maras, lagi apa lagi, dan lain-lain, Crazy dan lain-lain kan. Tapi kali ini saya nak memaparkan satu kelainan is a dive komputer Aqualang. Apa yang membezakan Aqualang daripada dive komputer yang lain-lain? Okey, dive komputer Aqualang ni dia ada benda yang membezakan dia, yang membuatkan saya minat kepada dive komputer ni. Yang pertamanya adalah benda ni, is a lampu. Saya zoomkan sikit. Dia ada lampu LED dekat sini kan? Jadi kan, kenapa lampu LED ni, this is lampu LED, dia lampu LED akan keluar dekat sini. Okey, apa dia punya beza dia dengan yang lain-lain? Okey, most of dive computer, kalau kadang bila kita menyelam, apa yang berlaku kan, bila kita violate something jadi apa yang berlaku? Kita akan dengar bunyi ting 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 ting, dan ada macam-macam bunyi yang ada dekat dalam tu. Tapi kan, kalau kita dalam ramai-ramai tu, katalah kita ada 4-5 orang kat situ, kita tak tahu siapa punya dive komputer yang berbunyi. Jadi yang bagusnya pasal dive komputer ni kan, dive komputer siapa yang berbunyi, dia akan menyala. Dia akan menyala LED. Dive komputer lain rasanya tak ada. Okey, sebenarnya dia ada banyak lagi feature-features lain yang menarik perhatian saya. Kenapa mesti i200 daripada Aqualang ni? Pertama, harga dia bawah daripada RM1,000. Okey. Yang lain-lain lah saya cerita sikit. Dia punya bateri dia ni, bila dikeluarkan daripada kilang, bateri dia ni dia claim dia boleh tahan sehingga 7 tahun kan. Saya tak tahu apa yang maksud dia 7 tahun. 7 tahun tu tak pakai ke, ataupun 7 tahun tu termasuk you dah tu 7 tahun baru tukar bateri kan. Tapi apa-apa pun kan, kalau saya menggunakan dive komputer yang biasa, kebiasaannya setiap 2 tahun kan, bateri tu wajib kena tukar. Tapi Aqualang ni dia claim 7 tahun. Saya pun tak pernah pakai dive komputer ni lagi. So saya just ambil benda ni daripada dia punya manual dia. Okey, selain daripada tu, dia ada sama macam dive komputer yang lain. Dia ada dia ada watch mode, dia ada chronograph kan, dia ada dual time, kemudian dia ada alarm macam yang biasa kan, dia ada alarm chrono kan. Kemudian lepas tu this is dual time. Kemudian dia ada bagi tahu berapa kita punya temperature kan, date time tu, semua tu biasalah kan. Yang saya suka tu dia punya alarm dia tu kan. Alarm ni selalunya, kebanyakan most of dive komputer ni, dia punya alarm dia is alarm nak kejut pagi. Tapi dia punya alarm ni dia ada lebih. Dia ada lebih daripada kebanyakan dive komputer yang ada. Contoh, kalau you boleh setkan depth alarm.
Katalah bila you cecah saja 30 meter, dia akan alert you. Dia akan alert. So dia akan bagi tahu kat you dah cecah 30. You need to do something, kan? Okey, ataupun you boleh buatkan time alarm. Time alarm ni masalah kata bila you dive, katalah you dah exceed 45 minit ataupun lebih 30 minit. Ataupun as a dive master, sometimes lepas 30 minit you nak check you punya diver you kan, dia punya air macam mana. So you boleh setkan dalam ni, you setkan 30 minit, lepas 30 minit dia akan bunyi, kemudian you tengok 30 minit, okay, start tanya orang lain yang punya air berapa. Kemudian lepas tu dia ada dive time remaining alarm. Apa benda tu? Most of dive computer tak ada masalah ni. So yang best dia, kadang-kadang bila kita menyelam, most of dive computer dia beritahulah you menyelam tinggal 4 minit, kemudian tinggal 2 minit, kemudian bila you dah kosong minit, you punya NDL kosong, baru dia menjerit ting. Tapi waktu tu dah lambat, kan? Sebab you tak sempat nak buat apa-apa. Okey, bagusnya dive computer ni you boleh set. Katalah contohnya lagi 5 minit NDL you nak habis, bunyikan alarm. So dia boleh set dekat sini. Yang tu di antara dia punya alarm. Ataupun you boleh setkan dekat you punya PPO2 punya alarm. Okey, kalau you dah sampai let's say 1.0 ataupun 1.2 you punya PPO2, dia boleh highlightkan kat you nitrogen loading. Nitrogen loading tu dah berapa bar? Katalah 3 bar ataupun 4 bar kan. Bila dah sampai dekat 4 bar tu, you boleh suruh dia alert you yang you punya nitrogen loading you dah cecah 75%. So macam tu Jadi yang selain daripada tu, nitrogen loading dia ada sama macam yang lain-lain, tapi yang membezakan yang ni, nitrogen loading dia boleh bagi you alarm. Yang lain tak ada, dia just tunjuk je. Okey. Kemudian ascent tu pun sama, kan? Kemudian algoritma yang dia pakai, dia menggunakan Bullman, kan? Tak ada gradient factor, is a Bullman 100%. Okey. Kemudian safety stop dia ni pun best juga kalau you compare dengan yang lain-lain dive computer, sebab you boleh configure, you boleh custom. You nak safety stop you tu bermula pada meter yang keberapa. Katalah you nak 5 meter ke 4 meter ke 6 meter ke, you boleh set dalam ni. Dan you boleh setkan dia punya time dia, ikut suka you, berapa you nak bubuh, kan? Kemudian Divecom ni juga, dia ada 2 gases. Dia support 2 gases. Dan kebanyakan setengah, bukan kebanyakan, kadang-kadang ada setengah dive computer tu dia hanya support 1 gas je. Kalau you pakai air all the way. Kalau you pakai nitrox all the way, kan? Jadi dia tak ada flexibility. Tapi yang best daripada ni, dia boleh support multi gas, 2 gas. Okay. Kemudian dia punya nitrox, kan? Setengah Divecom dia punya nitrox dia, you boleh buat setting sampai ke 50% saja. Tapi Divecom ni you boleh bubuh henjut sampai 100%. Itu dia punya kelebihan dia. Dan yang satu lagi, kalau you terkena DICO, kan? Yang terkena DICO, kan? Yang best dia akan bagi you reading, kan? Dekat mana you punya DICO stop ataupun you punya ceiling you, kan? Kemudian dia bagi indikator, you suruh you naik ke, you dah sampai ke apa. Bila you dah sampai dekat you punya DICO stop tu, dia akan suruh you stop dekat situ. Kemudian dia bagi tahu, dia ada bagi 2 figure. Satu figure is you punya DICO stop you pada masa tu, kan? So berapa minit you kena buat DICO stop, kan? Kemudian lepas tu dia ada satu calculation, dia panggil total ascent time. So you ada berapa masa sementara you nak sampai ke atas. So you boleh buat planning. Setengah dive computer dia ada satu saja figure, except kalau macam you pakai macam Shearwater apa semua, dia ada 2 figure ni. Satu deep stop, kan, berapa minit you nak duduk dekat situ. Kemudian satu lagi you punya total total time, untuk total ascent time untuk you nak naik ke atas. Alright, selain daripada features tu, sebenarnya Divecom ni pun you boleh link dia ke apps, dia punya software dia ada kabel dia, you boleh klik tu, kemudian lepas tu you boleh masukkan dalam you punya
komputer. So itu saja. It's a very nice Divecom, comel, kecil, sesuai sangat untuk perempuan. Jadi kalau sesiapa yang berminat nak purchase ni, boleh purchase kat kami, ataupun boleh pergi ke Planet Scuba di Sri Hartamas untuk nak dapatkan model i200. Selain daripada tu, kalau dah tengok saya punya video ni, untuk siapa-siapa yang belum subscribe, tolonglah subscribe, tekan like, komen yang baik-baik, dan yang paling penting share kat anda punya Facebook atau apa. Bagilah banyak like, bagilah support sikit untuk saya buat lagi konten-konten yang selain daripada Divecom ni. Alright, itu saja. Aktifkan selah anda.